Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah pun menyentuh berkenaan dengan isu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara Lakan 3/2004. Kementerian Pendidikan Malaysia komited memastikan pelaksanaan projek pembangunan dilaksanakan sebagaimana yang telah pun dirancang. KPM sentiasa memantau rapi pelaksanaan projek-projek yang telah pun diluluskan. Seperti yang dilaporkan dalam lakan, bilangan projek pembangunan di bawah RP3 IMK 12 mengikut Kementerian sehingga 31 Disember 2023, Kementerian Pendidikan Malaysia terlibat dalam sejumlah 2,064 projek, iaitu yang paling tinggi di antara kesemua kementerian. Dan berdasarkan kepada laporan yang sama, rakan, daripada jumlah 2,064 projek yang dilaksanakan oleh KPM tersebut, 72 projek diklasifikasikan sebagai projek sakit setakat 31 Disember 2023. Dalam perbahasan oleh Yang Berhormat Kota Melaka, beliau ada menyatakan sama ada Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai masalah yang mana kita tidak mempunyai orang yang cukup ataupun eksperti yang mencukupi. Dalam pada itu, saya ingin menyatakan bahawa nombor satu, antara 72 projek sakit tersebut, 29 projek dilaksanakan oleh KPM. 19 projek dilaksanakan oleh JKR Malaysia, 4 projek dilaksanakan oleh JKR Sabah, dan 20 projek oleh JKR Sarawak. Dan bagi projek yang dilaksanakan oleh KPM, tidak wujud isu berkenaan dengan ekspertis dan sebagainya kerana kita mempunyai kader-kader dari JKR yang merangkumi kesemua bidang untuk membantu KPM dalam melaksanakan projek dan dalam melantik kontraktor-kontraktor yang berkaitan. KPM telah meneliti status terkini berdasarkan kepada langkah-langkah intervensi yang telah pun diambil. Sehubungan itu, sehingga hari semalam, 14 Oktober 2024, status terkini bagi 72 projek sakit tersebut yang dinyatakan dalam lakan adalah seperti berikut. Jumlah projek sakit 72, yang masih dalam kategori sakit 15 setakat 14 Oktober 2024. Lewat jadual 3, ditender semula 7, yang telah pun kembali mengikut jadual 24, yang telah pun siap dan beroperasi 23. Maka jumlah projek sakit daripada 72 yang tinggal sekarang 15, lewat jadual 3 dan tender semula 7. Sekiranya kita meninjau berkenaan dengan penyebab ataupun faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya projek sakit, termasuk kelemahan pengurusan dan perancangan projek oleh pihak kontraktor, kelemahan perunding yang dilantik, isu kesediaan tanah, peningkatan kos, keperluan penyelarasan utility, syarat tambahan baharu ataupun luar skop oleh PBD, dan mungkin ada sesetengah kes melibatkan kesukaran untuk jentera memasuki tapak. KPM mengambil langkah strategik intervensi untuk menangani isu projek sakit di hadapan kita, yang mana untuk menangani isu tersebut, pihak kementerian dan agensi pelaksana iaitu JKR sentiasa mengadakan pemantauan rapi terhadap projek yang terlibat supaya ia dapat disiapkan ataupun back on track dengan izin. Kerjasama strategik juga dijalin antara kesemua agensi utama, iaitu seperti ICU, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JPM, Jabatan Perdana Menteri, dan juga Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan. Pada masa yang sama, projek sakit ataupun projek yang lewat jadual yang belum lagi dikategori sebagai sakit juga dipantau melalui panel penyelarasan kontrak CCP secara berkala. Panel penyelarasan kontrak ini adalah dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, dan panel ini bermesyuarat setiap bulan untuk memastikan projek-projek sakit ataupun projek-projek yang tidak menepati jadual itu dapat diambil tindakan dengan segera. Dan pada masa yang sama juga, pihak KPM memastikan kontraktor dan berunding melaksanakan sosok
bagi mengatasi isu dan masalah pelaksanaan projek seperti yang diarahkan oleh KPM ataupun agensi pusat seperti JKR. Pada masa yang sama, selain daripada panel penyelarasan kontrak CCP yang dipengerusikan oleh Datuk KSU, pemantauan rapi terhadap prestasi kemajuan projek di tapak turut dilapor dan diperbincangkan melalui mesyuarat tindakan pembangunan kementerian yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri, dan mesyuarat tindakan pembangunan kementerian ini bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Dan untuk projek yang tiada daya upaya, perolehan secara retender sememangnya merupakan kaedah akhir yang akan dilaksanakan setelah penamatan kontrak biasa selesai dilaksanakan dengan mengambil kira baki kerja semasa dan kos perakuan muktamad diselesaikan di peringkat agensi mengurus. Berkenaan dengan isu yang dibangkit oleh YB Tuaran tak ada, kami akan bagi jawapan secara tertulis. Yang Berhormat Kota Melaka menyatakan berkenaan pengurusan projek sakit. Dan tadi saya dengar perbahasan daripada Yang Berhormat Kota Melaka, beliau kata kita kena bagi ubat yang lebih berat, yang lebih efektif bagi menangani isu ini. Dan untuk menangani isu projek sakit, KPM, di peringkat KPM, kita telah pun melaksanakan beberapa pembaharuan. Nombor satu, panel penyelarasan kontrak CCP yang saya sebut tadi, yang dipengerusikan oleh Datuk KSU. Baru-baru ini kita telah pun melibatkan ICU, iaitu Unit Penyelarasan Pelaksanaan, sebagai ahli baharu kita. Dan peranan ICU dapat membantu kita di KPM dari segi pemantauan dan juga libat urus dengan agensi-agensi peringkat negeri dengan lebih berkesan. Itu satu. Nombor dua, dari segi pelantikan kontraktor, KPM telah pun mengambil tindakan untuk mengetatkan lagi kriteria pelantikan kontraktor, iaitu nombor satu, kontraktor haruslah berdaftar di bawah kategori yang ditetapkan. Nombor dua, kontraktor hendaklah mempunyai kewangan yang kukuh dan tidak hanya bergantung kepada bayaran interim daripada kementerian sahaja. Nombor tiga, of course, dengan izin, bukan daripada senarai hitam. Nombor empat adalah berkenaan dengan pengalaman kontraktor dalam pembinaan bangunan dan juga projek yang terbabit. Dan Yang Berhormat Jelutong membangkitkan isu berkenaan dengan projek HKT Sungai Bakap. Terima kasih kerana membangkitkan isu ini. KPM sentiasa menyokong kepada akses pendidikan, terutamanya yang melibatkan sekolah bantuan kerajaan. Untuk untuk pengetahuan Yang Berhormat Jelutong, bagi projek HKT Sungai Bakap ini, ia tidak termasuk dalam 72 projek seperti yang dilaporkan dalam lakan. Kerana projek ini pada asalnya sememangnya dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Sekolah sendiri, LPS. Ia tidak dilaksanakan oleh pihak KPM ataupun JKR. Dan pada 16 Disember 2015, kerajaan telah menurunkan peruntukan sebanyak 3.5 juta kepada pihak LPS sebagai bantuan bagi membolehkan pihak LPS membina bangunan baharu dan menyediakan kelengkapan sekolah. Walau bagaimanapun, projek tersebut tidak dapat disiapkan dan projek sekarang ini dalam proses untuk diangkat semula ke peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, dan kita sekian maklum bahawa isu ini telah pun tertangguh sekian lama, dan demi kepentingan komuniti setempat, KPM komited untuk menyiapkan pembinaan ini. Dan juga pada masa yang sama kita sedang mengadakan perbincangan dengan LPS baharu yang telah pun mengambil alih daripada LPS yang sebelum ini. Maka bagi HKC Sungai Bakap, KPM komited untuk menyiapkan pembinaan ini. Timbalan Speaker, saya menerima baik pengumuman itu dan saya ingin merakamkan Timbalan Speaker ucapan jutaan terima kasih kepada Timbalan Menteri, kepada Kementerian dan terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Tambun PMX kita, di mana saya akan bawa berita baik ini kembali ke Pulau Pinang, memaklumkan kepada rakyat setempat
bahawa SJKT Sungai Bakap ini akan dibina pada masa yang terdekat. Terima kasih Timbalan Speaker dan Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Celutong. Tengah itu Yang Berhormat Timbalan Speaker, projek-projek di bawah KPM akan sentiasa dipantau rapi oleh KPM bagi memastikan projek disiap tanpa operasi mengikut berancangan asal. Maka walau bagaimanapun KPM berpandangan bahawa penempatan kontrak untuk projek merupakan langkah terakhir kerana ia akan mengambil satu masa yang lebih panjang dan kebiasaannya apa yang KPM akan laksanakan, kita akan laksanakan sesi libat urus dengan kontraktor-kontraktor yang terbabit untuk membolehkan projek itu disambung dan juga disiapkan. Dengan itu sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang Dipertua. Sekian dari Kementerian Pendidikan Malaysia.